lagu semasa dinyanyikan. Wajarlah kita menaikkan semangat cinta akan negara demi mengharumkan nama baik negara kita sendiri dalam sukan. Halangan isu pembangunan suka perpaduan. Antara halangan-halangan yang wujud dalam isu suka perpaduan yang pertama adalah kekurangan masa untuk menceburi bidang sukan. Hal ini demikian kerana masyarakat atau individu mudah terpengaruh dengan aktiviti yang tidak berfaedah, contohnya menembak, membawa basikal dan sebagainya. Jika dilihat era perkembangan terkini, generasi muda lebih terima dengan permainan game dan tidak mempunyai masa untuk mengaktifkan diri dalam bidang sukan. Oleh itu, sukan ini merupakan aktiviti di mana seseorang individu maupun masyarakat haruslah bijak meluluskan masa bagi mengelakkan diri daripada membuang masa dan menghabiskan dengan perkara yang tidak mendatangkan kesan yang baik pada diri. Selain itu, halangan kedua tidak mempunyai minat untuk bersukan. Tidak mempunyai minat dalam aktiviti sukan merupakan salah satu perkara yang menyebabkan kita yang perlu dipandang serius pada masa kini. Dengan kata lain, seseorang individu atau masyarakat akan dapat masalah dari segi pemakanan, berat badan dan mudah menerima penyakit dan kesihatan yang tidak memuaskan. Hal ini demikian kerana Malaysia amat memerlukan individu maupun masyarakat yang berwawasan untuk melangkah dengan seribu kekuatan menerusi aktiviti sukan. Di samping itu, mereka mempunyai peranan utama bagi membuktikan kejayaan mereka untuk menepani realiti baru dunia yang pantas berubah dan berkembang untuk mengetengahkan semangat sukan sebagai asas pembentukan masyarakat dan memenangkan budaya hedonistik yang tidak berfaedah. Halangan yang ketiga ialah struktur di mana halangan berlaku disebabkan kekurangan alat senaman seperti sumber kemudahan menjadi halangan untuk bersenam. Bukan itu saja, tiada masa, tiada sumber kewangan, tiada tempat untuk bersenam, tidak tahu maklumat dan pelbagai halangan lain yang bersangkut dengan kemudahan dikelaskan sebagai halangan struktur. Hal ini mengakibatkan lapisan masyarakat atau individu semakin berkurang dalam menceburi bidang sukan. Oleh itu, tidak lagi menjadikan kita untuk memberi alasan dalam tidak bersukan. Kita adalah ada usaha serta inisiatif untuk berubah diri mesti kuat, ada komitmen dan menyumbang kepada perkhidmatan sukan yang lebih bersusayan. Akhir sekali, yang lebih bersusayan. Akhir sekali, halangan yang keempat adalah masyarakat gemar menghabiskan masa penuh dengan media sosial. Media sosial sering dianggap saluran komunikasi yang baik, mana ramai antara pengguna kita tidak sedar akan kerosakan yang menyebabkan ketagihan berlaku. Seterusnya, penggunaan internet yang berlebihan dapat mengganggu emosi seseorang. Dengan kata ini, media sosial haruslah mempunyai peranan yang penting dalam usaha bagi memupuk semangat perpaduan yang erat dalam bangunan sukan perpaduan di Malaysia. Oleh itu, tetaplah objektif dan matlamat sebelum menari laman web dan mengenal pasti tujuan penggunaan serta menghabiskan masa yang sewajarnya antara kehidupan di dunia cyber dan kehidupan di alam nyata supaya wujud keseimbangan dalam kehidupan seharian. Okey, itu saja untuk pembutangan saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Dini Ikmal bin Jermasan, nombor metrik 283-159. Okey, saya akan membentangkan tentang cabaran dan cadangan dalam isu sukan perpaduan ni. Okey, pelbagai cabaran yang wujud dalam isu sukan perpaduan ini. Masalah yang wujud ini mengakibatkan perpaduan di dalam bidang sukan terjejas. Poin yang pertama, antara cabaran yang wujud dalam isu sukan perpaduan ini adalah masalah kewangan. Hal ini kerana kos penyediaan barangan sukan, fasiliti dan tempat bersukan sangat tinggi. Selain itu, kos penyelenggaraan juga menelan pembelanjaan yang begitu banyak. Sebagai contoh, banyak pusat dan kemudahan sukan
terbiar tanpa penyelenggaraan kerana lokasinya yang kira contoh macam pedalaman susah. Selain itu, kerajaan juga tidak mampu menyediakan pusat-pusat sukan di semua kawasan, terutamanya di kawasan pedalaman lah. Contohnya pembinaan sekolah-sekolah sukan tertangguh akibat masalah kewangan. Isu ini menyebabkan perpaduan melalui program sukan sukar dicapai. Okey, poin yang seterusnya, sikap masyarakat yang mementingkan diri sendiri atau individualism juga menyumbang kepada masalah pembangunan sukan melalui perpaduan. Masyarakat pada masa kini hanya mengejar kemewahan dan mengabaikan nilai-nilai sosial yang lain seperti semangat kemasyarakatan dan perpaduan. Terdapat contohlah ada segelintir juga masyarakat yang tidak mengenali jiran sebelah rumah, tidak pernah bertegur sapa langsung. Sikap mementingkan diri ini amat membimbangkanlah dalam isu sukan perpaduan ni, kerana macam mana kalau kita nak bersatu dalam sukan kalau orang tu tak tegur siapa antara satu sama lain. Okey. Poin yang seterusnya adalah kita dapat tengoklah dalam situasi pandemik ini, COVID-19 ni, aktiviti sukan sukar untuk kita adakan. Contohlah macam bola sepak live kan lah ni, stadium kita tak boleh masuk pun, kadang ada yang ditunda sebab ni lah penyakit COVID ni. So benda ni lah kawan, masalah yang terkini dalam isu sukan perpaduan yang susah lah. Okay, kesimpulan lah, sebab buat apa kita ni kena walaupun kita perlu bekerjasama lah untuk atasi masalah ni dengan keadaan yang lah ni kita kena atasi. Okey, seterusnya untuk cadangan pula. Cadangan dalam isu sukan perpaduan ni, kita cadangan pertama lah, kita perlu memperkukuhkan kurikulum di sekolah-sekolah. Di Malaysia ni kita kena kukuh aktiviti kurikulum sukan di sekolah-sekolah tu lah. Sebab tu lah penting kalau orang tu daripada kecil tu, kita daripada usia muda lah nak pupuk semangat kesukanan lah, untuk ajak anak-anak muda lah, anak-anak muda untuk minat dalam sukan. Pasukan aktiviti kurikulum ni dapat memupuk lah, sebab kita tahu sekolah-sekolah kita ni pelbagai kaum, agama apa semua. Dari situ kita boleh dapat pupuk paduan antara mereka melalui sukan. Okey, cadangan seterusnya adalah program sukan untuk paduan boleh diwujudkan dengan penubuhan lebih banyak institusi sukan dan pusat latihan sukan. Masyarakat pada hari ini, tidak kira agama atau peringkat umum, menyedari kepentingan bersukan. Kebanyakan mereka tiada kemudahan untuk bersukan. Apabila banyak institusi sukan dan pusat latihan sukan diwujudkan, maka sudah pastilah masyarakat akan memanfaatkan dan mengunjunginya. Masyarakat mengunjungi institusi sukan dan pusat latihan sukan ini terdiri daripada berbagai kaum, maka sudah pastilah komunikasi antara mereka akan berlaku dan mereka akan mengenali antara satu sama lain dengan lebih dekat dan menjalinkan tali persahabatan. Okey, cadangan seterusnya adalah mewujudkan perpaduan melalui program sukan adalah dengan mengadakan acara-acara kesukanan di kawasan perumahan. Penduduk di kawasan perumahan terdiri daripada berbagai kaum. Macam sebelum ni, macam kat sekolah sama juga dengan kawasan masyarakat perumahan . Contohnya kalau kita boleh buat aktiviti sukan neko hari keluarga. Benda tu pun boleh pupuk aktiviti sukan juga, boleh dapat perpaduan dalam bidang sukan. Okey, akhir sekali, bagi mewujudkan perpaduan melalui program sukan, maka ibu bapa jugalah yang penting tu. Ibu bapa juga perlu memberi sokongan pada anak-anak dalam bidang sukan. Kalau ada peminat tu, kita bagi sokongan, yakinkan mereka. Orang kata anak-anak ni macam ibarat kain putih, akan melihat sikap ibu bapa mereka yang menyokong mereka. Okey, tegasnya kalau kita nak melentur buluh, biarlah dari rebuhnya. Okey, sekian saja daripada saya tentang cabaran dan cadangan untuk isu sukan perpaduan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum, selamat petang.
Pada kesimpulannya, sukan mampu membentuk perpaduan di dalam kalangan masyarakat, terutamanya di Malaysia yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. Sukan bukan hanya tertumpu kepada pertandingan semata-mata, sebaliknya turut melibatkan sesi latihan, pembentukan atlet, pembangunan sukan dan beberapa perkara yang memerlukan semangat berpasukan untuk menjayakannya. Sukan juga merupakan satu medium utama dalam menjadikan masyarakat di Malaysia ini bersatu padu dan mengamalkan perpaduan. Setiap aktiviti sukan yang dijalankan sudah pasti memerlukan semangat berpasukan. Waimah sukan tersebut berbentuk sukan individu kerana sukan sebegini juga memerlukan penglibatan ramai seperti jurulatih, pengurus dan juga rakan sepasukan. Hal ini sudah pasti memerlukan semangat perpaduan yang tinggi bagi memastikan matlamat sukan itu tercapai. Walaupun wujud beberapa isu dan halangan dalam menjadikan sukan sebagai medium perpaduan, namun hal ini tidak perlu dijadikan sebagai penghalang utama untuk merealisasikan hasrat sukan untuk perpaduan. Setiap pihak perlu berganding bahu agar hasrat ini dapat dicapai tanpa sebarang halangan. Halangan dan isu-isu yang wujud dalam sukan dan mewujudkan pembangunan sukan perpaduan perlu diambil berat oleh semua orang agar halangan ini tidak menjejaskan perancangan yang telah dirancang. Pembangunan sukan perpaduan perlu dianggap satu perkara yang penting oleh semua lapisan masyarakat agar matlamat perpaduan itu dapat dicapai bukan sahaja untuk memenangi pertandingan, juga untuk menjadikan negara kita aman dan harmoni.